Cek, cek. Cobaan suara 1, 2, 3. Waalaikumsalam Puan Zaitun Ridwan. Puan Zaitun, audio jelas tak? Okey tak tu? Clear tak? Okey. Alhamdulillah. Jelas Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar tu? Sihat ke semua? Jadi kita baru nak start ni, so kita masih lagi menunggu kehadiran sahabat-sahabat kita yang lain. Kita tak ramai tapi kita ada. Ya tak? Kita tak ramai tapi kita ada. Jadi sambil-sambil kita tunggu sahabat-sahabat yang lain, tuan-puan yang sedang menonton ni tolong bantu saya tekan butang share tu. Sharekan ke grup-grup. Kan banyak grup kan, grup ipu-ipu haja lah, macam-macam lah grup-grup geng sekolah kat WhatsApp tu. Sharekan kejap link-link tu. Copy link tu kan kat di bahagian atas tu. Copy link dan sebarkan melalui medium WhatsApp pun boleh kan, macam-macam. Telegram boleh. Okey. Baik, jadi Alhamdulillah untuk petang ni kita bertemu semula. Pagi tadi kita dah bertemu untuk sharing tajwid, dan petang ni kita dalam seminar. Kita dalam aktiviti santai, iaitu program bedah tajwid. Bukan seminar lah, kalau seminar ni dia proper sikit kan. Dia perjumpaan santai secara live, insya-Allah. Dan untuk petang ni, untuk makluman semua, kita sekarang ni dah berada di episod yang ke-8, siri yang ke-8. Dan hari Rabu hari tu, minggu lepas, kita baru saja selesai surah Asy-Syahr kan. Alam nashrah laka sadrak. Betul tak? Alam nashrah laka sadrak. Jadi harapnya untuk surah yang itu tuan-puan dah, orang kata, kemas lah dari segi bacaan. Betul tak? Jadi kalau lupa, macam biasalah, ulanglah balik tengok videonya kan. Jadi petang ni kita nak masuk pada surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tin. Surah At-Tin. Ini adalah surah yang pendek. Boleh juga dalam kategori surah yang orang kata favourite lah kan. Maksudnya orang biasa baca. Sama ada baca dalam solat sendirian ataupun secara berjemaah. Betul tak? Jadi tuan-puan pun mungkin selalu baca surah ni. Jadi hari ini cubalah kita ambil kesempatan untuk kita semak balik kan, sama ada bacaan kita yang sebelum ni adakah ianya bertetapan dengan hukum hakam ilmu tajwidnya, adakah ianya bertetapan dengan dari segi kelancaran huruf, fasahah, kelancaran sifat dan makhraj huruf tu kan. Jadi kita cuba ambil kesempatan petang ini, insya-Allah. Kita akan mula
Rasanya tak ada siapa dah kot nak masuk tu ya. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk. Selamat datang kepada yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Jadi seperti biasa tuan-puan, jangan lupa untuk sediakan sebarang catatan ataupun nota untuk tuan-puan tanda. Kan saya selalu sebut benda ni, kenalah ada nota kan. Kalau dengar saja takut nanti korang kata apa, masuk kanan keluar kiri kan, tak seronok lagi tu. Biar walaupun pertemuan yang padat dan ringkas ni, tapi tuan-puan dapat input yang orang kata berkekalan sampailah bila-bila pun nanti kan. Sebab tu pentingnya nota, ilmu yang dicatat. Itu dia. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Syarani, Puan Azizah, Puan Nur Zaini, Waalaikumsalam semua, Puan Dayang, semualah yang bagi salam ni kan. Kita nak tunggu sampai Nemo ni jadi top fan ni nanti. Itu saya pun tak tahu macam mana boleh jadi top fan tu. Sebab selalu komen kot macam mana. Kan perasan tak kat komen tu, siapa yang tulis tu dah tulis top fan kan. Dahsyat tu. Saya pun tak tahu macam mana dia jadi macam tu. Mungkin sebab aktif kan. Selalu bagi komen ke, ataupun selalu menonton ke kot. Saya rasa macam tu lah. Okay, baik. Jadi surah At-Tin, ni dia surah At-Tin. Jadi tuan-puan boleh tengok di paparan skrin, saya dah sediakan. Tuan-puan boleh lihat di skrin, dan sambil-sambil tu mana yang perlu dicatat di mushaf tuan-puan ataupun buku nota, catatlah. Itu yang terbaik. Ya tuan-puan. Okey, baik. So tuan-puan boleh tengok di paparan skrin ni surah At-Tin. Surah At-Tin. Jadi insya-Allah sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum kita pergi part by part, suka untuk saya bacakan dahulu surah ini, kemudian tuan-puan cuba dengar ataupun baca sama-sama lah. Tuan-puan baca sama-sama dengan saya. Kita akan baca full daripada ayat yang pertama hingga ke 8, dan seterusnya kita akan pergi kepada ayat lah, per ayat lah kita pergi, dan kita semak, kita bincang sedikit apa hukum tajuk yang ada dalam tu kan. Sambil-sambil tu tuan-puan pun boleh orang kata mencurahkan bakat, menunjukkan bakat yang ada. Ini semua mahir-mahir belaka ni. Waalaikumsalam Puan Jamie, Masya Allah. Puan Mariam kita, sila masuk lekas. Mai dia yang dah masuk kena stay, tak boleh keluar lah Okey. Jom kita. So tuan-puan, kat situ ada mouse kan, penunjuk tu apa, arrow tu kan, warna hijau besar lagi tu. Nampak kan? Jadi saya akan bacakan dahulu. So tuan-puan boleh dengar, bersedia semua? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Okey, saya akan bacakan dulu. Jadi tuan-puan boleh sama-sama ikut di rumah tu, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, jadi tuan-puan, itulah dia tadi bacaan mana ke dia? Okay, so itulah tadi bacaan surah At-Tin, ayat 1 hingga 8. Pendek sahaja, tuan-puan pun dah hafal dah saya rasa. Jadi insyaAllah kita akan pergi untuk satu persatu lah. Kita akan pergi by ayat dan kita akan semak dan kita akan kongsi, share sikit, bercerita sikit tentang ilmu tajwid yang ada dalam surah ini. Baik. Jadi ayat yang pertama, Wat-tini waz-zaytun. Wati. Okey tuan-puan, daripada huruf waw ni, wati masuk terus. Kita sebut hukumnya di sini ialah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah kan, ada hamzah wasal ni kan? Ada hamzah wasal dan selepasnya ada lam yang kosong. Ada lam yang kosong. Wat-tini waz-zaytun. Okey, wati, ti ni mad asli, 2 harakat. Ni waz-zai, ni pun sama, huruf waw masuk terus dalam zai yang bersabdu ni, hukumnya juga alif lam syamsiyah. Waz-zai, zai ni kita sebut ianya sebagai bacaan lin, bukan mad lin tapi bacaan lin. Bacaan lin macam mana? Bacaan lin ni pertama kita pergi pada maksud lin tu dululah. Maksud lin ni lunak ataupun lembut. Jadi huruf lin itu sendiri ialah huruf ya yang sukun. Saya tak tahu, saya tak pasti saya pernah share kepada tuan-puan ke belum. Mungkin dah kot lah. Tapi kalau belum, insyaAllah kita sekarang ni dalam sharing tajwid yang setiap pagi tu, dalam orang kata dalam perbincangan hukum mat, betul tak? Jadi insyaAllah nanti kita akan sampai masanya kita akan bincang lah tentang bacaan lin ataupun mat lin sendiri. Ya, jadi kat sini zai ni namanya bacaan lunak. Zai. Nampak tak? Zai. Wat-tini waz-zaytun. Zai, ada bukan zai. Bunyi kan? Lapang kan? Zaitun nama. Ada nama zaitun dalam ni? Ada. Kan? Nama macam Puan Zaitun. Sedap nama yang tu. Kan kita punya zaitun, ada zai. Nampak? Itu kata lunak tadi. Okey, clear bila kata lunak, lembut tu bukan lembut macam bapuk tu. Jangan salah faham. Lembut pada dari segi bacaan yang hadir tu. Sifat dia, sifat yang lembut, zai. Zai gitu. Clear tuan-puan. So yang tun ni pula ma'arid li sukun. Sama ada kita nak pilih terpulang 2, 4 atau 6. Kalau 2 harakat wat-tini waz-zaytun. Tu 2 harakat. Kalau nak molek sikit
Buat 4 harakat. Wattini wazzaitun. Ha? Wattini wazzaitun. Kalau nak panjang lagi saja, memang ustaz saya memang suka panjang-panjang ni kat belakang tu. So buatlah berapa 6 harakat. Wattini wazzaitun. Gitu. Itu biasanya orang macam dalam taranum guna pakai yang 6 harakat lah. Okey. Jadi tuan-puan pun jenis kaki taranum memang suka berlagu-lagu tu kan. Boleh. Cubalah. Okey. Try and error lah. Kalau tak sedap tu tolak belakang cerita lah kan. Buat je dulu. Baik. So bunyi full dia ayat yang pertama ni, wattini wazzaitun. Okey tuan-puan, dapat tak? Cuba ikut saya sama-sama. 1 2 mula. Wattini wazzaitun. Hujung sekali pastikan bunyi ada bunyi nun lah. Okey, sebab kita matikan dia. Alright. Ayat yang kedua, watu, huruf waw macam biasa baris atas. 1 harakat. Tu ni mat asli. Cuma jangan lupa untuk tekan. Biasa kesilapan kat sini yang berlaku ialah tidak mencapai sifat huruf ta yang sepatutnya. Kadang-kadang kita nak sebut ta tapi biasalah tu. Kita nak sebut ta tapi orang kata disebabkan mungkin ada kurang sikit pengetahuan, jadi nak pergi ke bunyi ta. So itu yang kita nak elak kan. Watu kan, watu risinin. So pastikan kita sebut betul-betul watu huruf tebal. Kita punya keseluruhan permukaan lidah ni akan naik ke langit semua daripada belakang. Watu kita rasa daripada belakang ni dia terangkat. Sebab tu siapa pernah belajar huruf ta ni dinamakan huruf isti'la. Isti'la ni maksudnya tertinggi. Huruf yang tertinggi. Dapat tak? Tapi tak apalah, itu mungkin berat sikit kalau cerita pasal benda tu kan. Tapi yang poin pentingnya ialah ta ni perlu ditebalkan. Okey, internet macam sangkut-sangkut je. Okey, halo. Okey, dah okey dah kot. Watu risi. Okey, tu 2 harakat lah mat asli. Ri pastikan nipis. Huruf ra baris bawah nipis. Okey, waturi ri ri waturisi si 2 harakat. Ni sin bukan huruf sa, jadi tak perlu keluarkan ni hujung lidah ni, tak payah keluarkan lah, buat biasa je. Waturisinin. So si ni berapa harakat ni? 2 harakat lah mat asli Cuma tadi saya kata jangan keluarkan hujung lidah tu. Kemudian nin. Sama hukum macam ni tadi. Zaitun. Berapa harakat? 2, 4 ataupun 6. Okey, 2, 4 ataupun 6. So waturisinin 2. Waturisinin 6 harakat. Terpulanglah tuan-puan nak yang mana. Cuma saya sarankan kalau kita pilih 2, semua kita buat 2. Kalau kita 4, semua 4. Kalau 6, semua 6. Dapat tak? Tapi kalau tersilap pun ada sekejap 2, sekejap 4, tak ada masalah pun. Cuma dia nampak macam tak, dari segi adab je lah, itu je. Dia tak ada isu salah apa, tak ada dia bukan kesalahan. Baik. Dapat ikut saya tak apa, saya baca dulu. Okey, saya baca ayat yang kedua ni Waturisinin. Okey, tuan-puan ikut saya 1 2 mula. Waturisinin. Gitu. Hujung pastikan ada bunyi nun tu lagi. Jangan hilang pula. Nin. Okey. Nin. Hujung sekali. Part yang last sekali hujung lidah ni akan naik sampai ke langit atas ni. Nin.
tak payahlah kita sampai melonjak naik kan. Waktu di sini kan nak tunjuk sangat. Sebab apa? Nun tu ada bunyi kan, tak perlu. Biasa je. Janji tercapai lah. Okey, sifat hurufnya sempurna. Baik. Itu ayat yang kedua. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Wa satu harakat, ha bukan ha pedas. Ni ha simpul ni. Okey, ataupun kita sebut ha bulat kan. Jadi ha dua harakat mad asli, alif mad dia tu ha yang kecil tu. Nampak tak? Wa ha lapang aja mulut tu. Wa zal huruf zal kita kena keluarkan hujung lidah ni. Tik tik tik, okey. Keluarkan hujung lidah, kemudian masuk terus pada lam yang sukun ni. Ini hukumnya alif lam qamariyah. Nampak tak? Alif lam qamariyah. Nampak tak? Ada hamzah wasal, kemudian ada lam yang bertanda sukun. Wa hadzal baladil bala satu harakat, satu-satulah. Ba satu, lam satu. Dil, masuk terus. Dil, idgham, masukkan dia. Idgham, masukkan dia. Okey, idgham kan maksudnya memasukkan. Memasukkan dal ni ke dalam lam. Kemudian tak ada dengung apa semualah. Okey, dia sama macam ni tadi. Kat sini alif lam qamariyah juga. Baladil amin. Okey, tuan-puan, sambil-sambil tu yang sedang menonton, saya nak tanyalah. Baladil amin. ni siapa tahu apa hukum dia? Baladil ni apa hukum dia? Tolong tuliskan di ruang komen. Cepat. Siapa yang terpantas, dia adalah orang yang terpantas. Okey, tiba-tiba kan. Baik, bantu saya, tolong. Jawab soalan saya. Ni wa hadzal baladil ni apa hukumnya ni? Tolong tuliskan kat ruangan komen tu. Nak tengok sikit. Wa hadzal baladil tu je. Okey, sambil-sambil naik jawapan tu kita tengok yang min ni pula. Min hukumnya mad arid li sukun. Tuan-puan boleh tanda di nota ataupun Quran tuan-puan. Sama jugalah 2, 4 ataupun 6. Okey, 2, 4, 6. Okey, saya tak lupa lagi soalan saya tadi kat sini. Okey, saya nak tengok. Dia lebih kepada uji minda. Tahu atau keliru? Yes, itu dia. Wa hadzal baladil amin. Ni. Apa hukum dia? Ada hukum tak? Okey, sila nyatakan di ruangan komen. Okey, tulis. Kita nak tengok. Apa yang kita nak tengok ialah tahu atau keliru. Tahu atau keliru. Baik. Jadi bila kata 246 ni macam biasalah tuan-puan Puan Zaitun. Okey, terima kasih puan. Salah tolong betulkan ustaz ya. Okey, no hal tu puan. Tak ada hal. Beres boh. InsyaAllah. Okey, saya akan baca ayat yang ketiga ni. Wa hadzal baladil amin. Gitu. Okey. Jadi min ni terpulang lah. Nak 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Okey. Puan Mariam Hamzah. Nama sedap. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang nak menjawab tak? Jangan lupa. Janganlah senyap no ya. Respon sikit kat komen tu. Okey. Soalan saya tadi ni. Baladil ada hukum tak kat sini? Kalau ada apa? Kalau tak ada pun tulis tak ada. Gitu. Baik. Saya nak jawab bila Last lagi lah
Sekali lagi, kita jalan dulu. Kita tengok, takut ada yang nak cuba menjawab kan. Baik, sekarang kita pergi pada ayat yang keempat. Ni panjang sikit je lah. Panjang daripada 3 ni tadi kan. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد 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 Tuan puan, pada dal ni macam biasa. Ada reflect, ada lantunan kat situ, kita lantunkan dia. Kerana apa? Huruf dal tu sendiri memang huruf yang bersifat lantunan ataupun kita sebut sebagai qalqalah. Jadi hukum qalqalah di sini adalah dengan kadar yang ringan ataupun disebut sebagai qalqalah sughra. Qalqalah sughra, saghir, kecil je. Okey, jadi jangan kita terlalu orang kata menonjolkan sangat lantunan laqad, no. Okey, laqad sikit je. Laqad khalaqa, laqad dia bunyi de. Laqad khalaqnal insana fi. Okey, laqad dapat tak? Okay, untuk dal dan kha, huruf kha pastikan jangan tertukar dengan huruf ghainah, gha kan. Laqad khalaqna, kha. Pastikan huruf kha sini macam kita, dia daripada makhraj kerongkong. So apa yang saya boleh katakan, seolah-olah kita nak membuang kahak gitulah dia bunyi untuk huruf kha ni. Laqad kha. Dapat tak? Laqad khalaqa. Huruf qaf ni pula pun sama macam dal ni tadi. Pun sama, kena ada lantunan. Okey, kena ada lantunan. Laqad khalaqa. Nampak? Dia bunyi qa belakang tu. Tu kata lantunan tu. Laqad khalaqnal nal. Baik, perhatikan pada huruf nun ni. Okey. Puan Syarani pun Mak Badal juga jawabnya. Puan Mariam, Mak Badal. Okey. Baik, so semua jawapan sama ni, tak ada yang berbeza pun. Baik. Laqad khalaqnal perhatikan pada huruf nun ni. Nun ni kalau kita tengok ni macam ada alif mat kat sini kan. Macam ada alif mat, tapi kat sini tak perlu dibaca 2 harakat. Memang asalnya 2 harakat. Laqad khalaqna. Okay? Dia telah menciptakan kami. Okay, laqad khalaqna. Nah ni maksudnya kami, kita semua. Okay? Tapi disebabkan ayat ataupun perkataan selepas na ni ialah hukum alif lam qamariyah, maka nun ni tadi terus kita pindahkan masuk kat lam. Maka hilanglah bunyi mat kat sini. Jadi tak perlulah kita baca laqad khalaqnal panjang dulu baru masuk kat lam tu. Tak boleh. Bukan gitu kaedahnya. Okey. Laqad khalaqnal masuk NAL, masuk terus nal. Kemudian nun mati bertemu sin. So hamzah ni baris bawah i. Bukan in. Kalau in tu jelas kan. Jadi bukan in. Tu bunyi dia tuan-tuan. Dapat tak? Insana fi. Sa 2 harakat ni, alif mat dia yang kecil ni, alif mat. Okay. Huruf mat kan ada 3 kan, alif waw ya. Kemudian nafi. Na 1 harakat. Fi. Berapa harakat kat sini? Jawapannya ialah 4 atau 5. Okey, 4 atau 5. Ni ada simbol ombak ni kan. Ombak rindu. Ada simbol ombak kat sini, pedang boleh, misai boleh, terpulang lah tuan-puan nak guna istilah yang mana, tapi kena tahu nama sebenar simbol ini. Kejap Okey, dah.
Nama sebenar untuk simbol ni yang kita kata misai ombak ni, namanya ialah tanda mat. Saya ulang tuan-puan, boleh catat kat buku masing-masing itu supaya tak ada yang keliru. Ni simbol ombak ni, kita sebut ombak-ombak ni, misai dan sebagainya, namanya ialah simbol mad. Simbol mad. Simbol panjang. Mad ni maksudnya panjang. Jadi ini ialah simbol panjang, simbol mad namanya. Itu nama sebenar dia lah. Okey, kalau orang tanya nama samaran, barulah keluar misai ombak rindu. Okey, terpulang lah tuan-puan nak buat macam mana rupa pun kan. Jadi kat sini bacanya 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Sebab ombak bertemu dengan hamzah. Sebab ombak bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi hukum kat sini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Huruf mad ni yang ya ni lah. Ni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Makna kata fi ni satu kalimah, ahsani satu kalimah. Dia bertemu tapi dalam dua kalimah yang berbeza. Dapat tak? Clear nah? InsyaAllah. Ahsani taqwim. Ahsani. Ahsani. Dah panjang ni 4 atau 5 harakat. Terpulang lah nak 4 atau 5. Kemudian ahsani. Pastikan bunyinya pedas. Bunyinya pedas. Okey. Ahsani. Ahsani. Ahsani taqwim. Ahsani. Ahsani taqwim. Qaf ni sama macam yang kat depan-depan ni tadi. Namanya apa? Lantunan. Qalqalah tadi. Dapat tak? Qalqalah sughra. Taqwim. Taqwim. Dapat tak tuan-puan? Sekejap bateri laptop saya nak habis. Saya nak on. Okay. Kita sambung balik. Mana tadi? Ni kan. Jadi taqwim ni kena lantunkanlah sikit je. Ahsani taqwim. Jadi wim sama macam kat atas ni tadi, ma'rid li sukun. Ma'rid li sukun perlu dibaca dengan 2, 4 atau 6 lah. Terpulang tuan-puan nak pilih yang mana. Tapi macam saya kata tadi, kalau kita dah membuat satu pilihan, so sekatakan semua. 2, 2, 4, 4 semua. Dan kalau nak 6, semua 6. Dapat tak? Baik, so saya akan baca. Nanti tuan-puan ikut balik Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, ikut saya 1, 2, mula. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, alhamdulillah. Kita pergi ayat seterusnya. Sikit lagi tuan-tuan. Thumma radadnahu asfala safinin. Thumma. Huruf sa kat sini. Apa yang biasa orang silap tuan-puan? Sa ni disebut dengan bunyi sin. Kat sini adalah kesilapan yang kita kena jaga-jaga tuan-puan. Tolong sangat jangan kita ubah huruf ni. Kalau kita ubah huruf sin, makna kata kita telah mengubah dari segi maknanya. Begitu. Okey, sebabkan kalau kita tertukar huruf, maka ianya akan berubah pada struktur maksud ayat. Itu bahaya tu, tertukar huruf tu. Okey, bahaya tertukar huruf. Jadi huruf sa ni pastikan kita keluarkan hujung lidah kita lah. Okey, sa. Jadi ni baris depan kan, bunyinya su. Su, muncung sikit lah mulut. Summa. Nampak tak? Summa. Dan mim bersabdu. Macam biasa kena dengung 2 harakat. Sebab apa? Sebab memang hukumnya begitu. Nama hukumnya kat sini wajibul gunnah. Mim ingat lagi kot, mim atau nun yang bersabdu memang kita kena dengung dengan kadar 2 harakat.
Tanpa melihat siapa huruf sebelum, siapa huruf selepas. Tak payah tengok. Asalkan dia bersabdu, dengung. Nampak je mim bersabdu, tak payah tengok kiri kanan, tak payah. Okey, nampak je dia bersabdu, dengung. Tak payah fikir banyak dah. Okey, nampak je dia bersabdu, terus dengung. Sabdu ni lah. Okey, simbol ni. Nampak tak? Baik, so summa ra tebal, baris atas tebal, ra ni. Dadna, 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 dadna. Oh, macam Hindustan Dadna. Okey. Summa radadnahu asdad. Okey, kat sini lantunan qalqalah namanya. Kita lantunkan dia. Cuma kadar dia yang paling ringan lah. Okey, yang paling ringan. Radadnahu asna, dua harakat ni. Nampak ada alif kecil je kat situ. Dia duduk diam kat situ kan. Dia mesti diam lah. Dia takkan bergerak tuan-puan. So, na dua harakat. Maksli hu asfa, hu asfa, hu asfa, asfa, asfa. Ni urusin macam biasa. Falasafilin. Sa ni pun dua harakat. Ni alif mat dia tuan-puan. Fi satu harakat baris bawah. Lin. Hukumnya apa? Matlin. Bukan. Hukumnya mat arid li sukun. Okey. Mat arid li sukun. Thumma radadnahu asfala safilin. 2, 4 atau 6 terpulanglah komen. Nak yang mana kan? Kita sambung ayat yang ke-6. Ni pun panjang juga sikit. InsyaAllah boleh kot lah. Tak ada panjang mana kan. Satu baris ni. Illallazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal. Kat sini daripada lam yang bersabdu ni masukkan illa. Asal bunyinya illa. La ni dua harakat lah sepatutnya. Tapi disebabkan kat sini ada kalimah allazi kan. Jadi masukkan terus illallazi, illallazi. Pastikan bunyinya illal. Jangan tuan-puan bunyi begini dengar betul. Il ada bunyi kat belakang tu. Perasan tak? Il kita macam menahan dia. Jangan tahan dia tuan-puan. Faham ke ni Ni pening sikit. Sebab ini dia bahagian dia lebih kepada sifat. Okey, sifat dalaman ni. Sifat dalaman, masya-Allah. Dahsyat sangat ayatnya. Illallazi. Saya akan datangkan dua contoh. Dengar betul-betul Dengar yang pertama. Okey, saya buat perlahan sikit. Illallazi dengan illallazi. Nampak tak? Saya ulang balik Yang pertama illallazi. Yang kedua illallazi. Jadi yang kedua tu kita tak nak tu. Yang mana tadi saya buat tu macam mana? Kita tahan bunyi dekat sini. Bunyi macam saya itulah saya nak ngabar macam mana ya. Dia bunyi sekat kat sini, bunyi sekat. Jadi blank pula, tak tahu nak nerang macam mana. Saya tak dia bukan macam mana, dia kesilapan yang biasa, dia macam mana benda yang habit tau, benda habit orang buat. Dia dah terbiasa. Saya pun tak tahu nak ngabarnya apa nama kan. Tapi jangan pastikan senang cerita tak payah bunyi belakang tu. Illa. Macam ni kita baca, saya bagi contoh lain lah. Macam surah Al-Fatihah kan. Perhatikan pada ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dapat tak? Okey, tapi kita buat Fatihah tu macam ni. Ayat ni tadi yang saya baca tadi. Iyyaka na'budu wa
Mesti tuan puan nampak dah. Saya yakin ni, mesti nampak. Perasan kan? Beza dia. So benda yang sama yang jadi kat sini tadi. Yang mana sepatutnya illa, tak nak illa. Yang iyyaka na'budu tadi, iyyaka na'budu, itu yang sepatutnya. Tapi kesalahan yang biasa orang buat, ada bunyi macam terencak sikit kat situ. Iyyaka na'budu wa kan, kalau penuh orang kata penuh semangat tu terangkat bahu sekali kan. So tak perlu. Tak perlu begitu. Clear lah. Saya rasa macam cakap sorang-sorang dah pula ni. Sebab nampak macam berat sangat je point ni kan. InsyaAllah faham kot noh. Atas semua master depan saya ni. Yang menonton ni semuanya orang kata mahir-mahir belaka je tak? Okay, kita teruskan Faham kot tadi insyaAllah. Illallazi. So the kat sini tuan-puan kena keluarkan lidah kita, hujung lidah lah. Bukan keluar semua, keluar hujung je. Illallazi, the illallazina. Okay, illallazina. Baik. Tuan-puan, sekejap, nak bagi soalan ke tak nak? Tak apa, kita simpan dulu. Saya nak bagi surprise. Manu. Mim balik atas. Ni tadi 2 harakat lah. Okay. Nu 2 harakat juga. Illallazina amanu wa'amilu. Lu ni asal 2. Tapi disebabkan ada kat sini alif lam syamsiyah, maka kita masukkan terus wa'amilus dapat tak? Huruf sa ni tebal, jangan wa'amilus salihati palahum. Masya-Allah. Dia dah sekali rosak tu sampai ke hujung, kita rosakkan dia kan. Padahal punca kat sa ni je. Habis kat sa start penyek, habis sampai hujung-hujung dia penyek. Jadi hati-hati. Wa'amilus sa. Okay, jangan baca dengan sin. Wa'amilus sa. Okay, tak nak gitu. Okay. Kemudian sa 2 harakat lah mak asli. Liha. Ha ni mak asli juga 2 harakat. Ni alif mat dia. Ni pun sa ni pun ni alif mat dia. Falahum ajrun. Falahum mimati bertemu hamzah. Apa hukumnya? Jeng. Siapa ingat? Mim mati bertemu hamzah. Ni hukumnya izharu syafawi. Bukan izhar halqi, izharu syafawi. Hukum mim mati. Hukum mim mati. Senang je clue dia kalau kita nampak mim yang ada simbol. Ada simbol. Maka perlu dijelaskan tanpa sebarang unsur dengung. Okey, dapat tak? Falahum ajrun. Aj. Apa tu? Lantunan tuan-puan. Namanya qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Saghir. Ringan, nipis saja. Okey. Kemudian run, tanwin baris hadapan. Run ajrun ghairu. Ghai ini namanya bacaan lin, bacaan lunak yang saya cerita tadi macam kat mana tadi Zai ni tadi. Nampak tak? Oops. Apa ni? Okey. Okey, zaitun. Pasal tak tadi saya katakan ini adalah bacaan lunak ataupun lembut. Zai. So sama kat sini. Ajrun ghai. Dan sepastinya kita jaga betul-betul huruf ghain ni lah. Huruf ghain kita jaga betul-betul. Ghairu mamnun. Dapat tak? Mamnun. Mim mati bertemu nun. Okay, mim mati bertemu nun. Hukumnya izharu syafawi. Ingat tu. Kalau tak ingat pun tak apalah. Janji tahu jelas bacaannya kan. Izhar jelas.
tanpa sebarang dengung. Jadi ghairu mamnun. Okey. Nun macam biasa ma'rif disukun 2, 4 ataupun 6 tuan-puan. Okey. 2, 4 ataupun 6. Baik, kita akan baca. Saya baca dulu. Sekejap lagi kita ikut sama-sama إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Okay, sama-sama ikut saya. 1, 2, mula. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Biru muka koma baca perlahan kopi tu ya. Kalau kalau dia sebab kita nak praktis kan, nak buat praktikal tu yang perlahan sikit tu. Kalau tuan-puan baca laju, saya pun tak adalah baca perlahan kopi tu. Okey, kalau kelas lelaki lain lah. Okey, dapat tak? Boleh ikut follow tak ada masalah lah. Next, ayat yang ke-7. Sikit lagi nak habis dah. Sekejap je masa berlalu ya. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Fama yukadzi. Ma tuan-puan kat sini, ma ni 2 harakat, ma asli. Kadzi, zal ni, hati-hati tuan-puan, pastikan hujung lidah ni kita keluarkan. Tolong ingat saya kata, kalau kita tak keluarkan hujung lidah, bayangkan yukadzi, sepatutnya begitu, tapi kita tak menepati syarat yang sepatutnya, ataupun kita tidak memberikan hak-hak yang sepatutnya pada huruf tersebut. Jadi disebabkan itu saja, secara tak langsung, tanpa kita sedar, akan jadi huruf zai. Yukazi. Nampak tak? Bila kita simpan lidah kita kat dalam, dia akan jadi huruf zai. Bila dah jadi huruf zai, kesalahan di situ ialah kesalahan menukarkan huruf. Jadi bila kesalahan tertukarnya huruf ni berlaku, secara tidak langsung berubahlah. Okey, sama ada kesalahan dari segi makna ayat ataupun tafsir ayat tu sendiri. Rosaklah, senang cerita. Ayat tu rosak. Disebabkan apa? Sebabkan ujung lidah tu je tadi. Saya bukannya fokus pada huruf ni saja, maknanya semua jenis huruf lah. Nampak tak? Saya bukan cakap ni nak menakut-nakutkan ke apa. Tuan-puan jangan salah faham pula. Cuma nak bagi tahu betapa pentingnya ilmu pengenalan tentang makhraj huruf ni. Sebab kadang-kadang orang skip. Saya sajalah cerita saja nak meluahkan. Tak ada luah. Saja nak share. Kadang-kadang mungkin ada kita macam, saya tak tahu nak kata, mungkin kita memberontak ke apa, wallahualam, saya pun tak pasti, ataupun ego lah, senang cerita kan. Kita rasa kita dah tahu semua benda tu, tapi bila kita suggest macam ni sekian, kadang-kadang mungkin kita tak nak. Sebab apa? Kita rasa aku dah tahu dah ini, dah okey dah. Jadi mungkin disebabkan ada sifat yang macam tu, itu yang kita takutkan lah. Kan, saya bukan kata tuan-puan, ni orang lain lah, cerita orang lain. Tuan-puan okey, macam ni, macam ni. Okey. Fama yukadzi. Nampak nah? Saya bukan nak cerita apa benda, tidak. Cuma nak khabar pentingnya benda ni. InsyaAllah. Fama yukadzi. Huruf zal kena keluarkan hujung lidah. Kemudian huruf ba ni baris depan macam biasa. Buka, huruf kaf baris atas, satu harakat. Ba'du. Huruf ain. Ingat tak dalam sharing saya sebelum ni berkaitan dengan huruf ain, macam mana kaedah nak sebut dia kat sini? Ba'du. Huruf ain ni daripada kerongkong. Huruf ain ni daripada
kerongkong, iaitu di bahagian spesifiknya ialah di tengah kerongkong ni. Tengah kerongkong. Nampak tak? Kaba'du. Dan kaedahnya ialah kita sempitkan di ruangan kerongkong kita ni. Tengah kerongkong ni kita sempitkan dia. Kaba'du. 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 Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ba'du. Ba'du. Nampak? Kita sempitkan kat sini. Sempitkan. Baru insyaAllah jadilah tu, tuan-puan. Kemudian, biddin. Pastikan kita masukkan daripada ba ni, masuk betul-betul pada dal bersabdu ni. Biddin. Jangan bidin pula. Ba'du biddin. Biddin. Dengan agama kan. Biddin. Biddin. Masukkan terus. Kemudian din tu sendiri, yang bunyi din kat belakang ni, mad arid lisukun. Mad arid lisukun. 2, 4 atau 6 terpulang. Okey tuan-puan, saya akan baca dulu, kemudian ikut Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dapat tak? Din ni ma'arid sukun tadi, terpulang lah. Okey, 2, 4 ataupun 6. Dan last sekali ayat yang ke-8 tuan-puan, insyaAllah kita dah berada di penghujung. InsyaAllah tuan-puan stay bersama saya. Saya tak share lagi jawapan kat sini tadi. Soalan saya kat sini kan. Semua tertunggu-tunggu. Baik. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa. Ini hamzah pada atas bunyinya betul tak? Laisa. Lai kat sini bunyinya lunak. Kita sebut tadi apa? Bacaan lin. Lunak lembut. Alaisa. Kemudian sa ni masuk ni sin perhatikan kat sini. Huruf sin masuk kepada kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah kat sini. Alaisallah. Sallah. Nampak tak bunyi dia macam mana? Alaisallah. Kadang-kadang ada orang dia tersilap. Ya, saya faham. Kalimah Allah kat sini memang tebal. Betul tak? Sallah. Jadi, kesilapan yang biasa berlaku, yang sering berlaku ialah sin ni kita terpengaruh dengan ketebalan pada kalimah Allah ni. Jadi, disebabkan kalimah Allah ni tebal, kita terikut-ikut daripada sin ni sekali. Itu yang jadi bunyi sa tu. Alaihissallahu nampak tak? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Biasa tu. Style-style dulu punya bacaan kan. Alaihissallah. Macam-macam bunyilah. Alaihissallahu. Sallah pun ada. Okay. Sa, sin pada atas bunyi sa. Alaihissallah. Sallah. Jangan sallah. Alaihissallahu. Penat saya buat benda tu. Aduh. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dapat tak tuan-puan? Alaihissallahu. Sallahu. Hu ni ha simpul. Satu harakat je. Alaihissallahu biahka. Huruf ha pun kita pedaskan dia. Ni ha pedas kan? Jadi macam mana nak pedaskan tu? Ni pertama, huruf ha ni kita kena tahu datangnya daripada makhraj kerongkong. Ianya partner dengan huruf ain. Huruf ha ni dia satu tempat dengan huruf ain, iaitu di tengah kerongkong ni.
tengah kerongkong. Jadi sama sahaja macam saya sebutkan tadi, iaitu sempitkan huruf ha. Biah, sempitkan. InsyaAllah tuan-puan cuba fahami apa yang saya maksudkan tu, sempit tu. Kadang-kadang ada yang tak mencapai lagi sebab mungkin tak faham apa yang dikatakan sempit tu. Dia kena try and error. Cuba je dulu. Kalau tak sempit, dia akan jadi macam ni. Alaisallahu bunyi yang terbuka, terlalu open sangat bunyi dia. Kamil hakimin. Nampak tak beza dia? So kalau kita sempitkan, alaisallahu nampak tak? Kita sempitkan dia. Alaisallahu kamil hakimin. Dapat tak tuan-puan? Dia kena relax. Okay? Slow and steady lah. Pelan-pelan. InsyaAllah. Baik. Alaisallahu biahkamil ha. Okay? Ni sebelum tu. Ni. Ka ni. Satu harakat macam biasa. Mil. Masuk terus. Dalam lam ni. Hukumnya alif lam qamariyah kat sini. Biahkamil ha. Huruf ha. Huruf ha ni kena pedaskan dia. Kemudian 2 harakat perlu dibaca. Dan ingat saya kata tadi apa? Sempitkan. Ha. Biahkamil hakimin. Dapat tak tuan-puan? Dan yang terakhir sekali, min di sini, min. Hukumnya ma'rid lisukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Pilihlah yang mana satu. Okey. Baik. Macam lagu raya pula. Baik. Jadi, selesailah untuk ayat yang ke-8 ni. Jadi saya akan baca dulu. Okey, saya akan baca kemudian tuan-puan ikut Alaisallahu biahkamil hakimin. Okey, cuba 1, 2 mula. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah, selesai. Sekejap, jangan keluar lagi. Sabar dulu. Kita tengok ni. Ini adalah soalan saya tadi, di awal tadi. Saya tanya apa? Tengok balik ayat yang ketiga tuan-puan, yang mana baru masuk boleh tengok. Tadi saya ada bertanyakan kepada semua para pendengar, para penonton. Saya tanya, ni soalan saya. Wahadzal baladil amin. Saya tanya, ni apa hukumnya? Ada hukum tak? Ke tak ada hukum? Jadi, adalah beberapa orang sahabat-sahabat kita yang cuba untuk menjawab. InsyaAllah salah ke betul ke, jangan kita fikir itu. Janji kita berani mencuba dan kita belajar daripada kesalahan. Yang menjawab tadi mesti cuak kan. Betul ke salah ni? Okey. Kita tengok balik. Kita tengok siapa yang menjawab tadi. Jeng. Mana ke dia? Okey, baik. Jadi setakat ni lah yang saya tengok di bahagian komen, ada 3 orang je yang jawab. Saya minta maaf kalau ada yang saya tak perasan. Rasanya ada 3 orang je. Ada yang menjawab mat badal. Okey. Semua yang menjawab soalan saya ni tadi, semua jawapannya mat badal. Alhamdulillah. Tak sia-sia ikut kelas je tak? Okey, tahniah kepada yang menjawab. Jadi jawapannya salah. Allahu Akbar ya. Apa yang salah Ustaz? Okey. Sekejap sorok sekejap, nak gelak. Okey. Macam ni. Tu saya kata tadi. Tahu atau keliru. Nampak? Kadang-kadang kita belajar banyak sangat. Kita masuk tuntam. Lepas tu kita keliru. Kan? Puan Mariam, cuak le katanya ya. Cuak le. Mana tak cuaknya? Kan? Baik.
Puan Mariam jawab apa tadi? Oh, mak badal juga. Patutlah cuak ya. So, tuan-puan kat sini, okay, kita sama-sama lah. Okay, kita ambil pengajaran, kita tengok balik. Tak apa. Jadi jawapannya bukan mak badal. Okay, ada jawapan lain. Nurihan Hamzah. Mat shibhu badal. Okay, ini jawapan yang sangat-sangat advance. Mat shibhu badal. Tapi tapi salah juga. Aduh. Power juga ni. Maksudnya tuan-puan tak ada limit lah. Pengetahuan tu banyak lah. Tahu sebut badal, shibhu badal, shibih badal sebagainya. Tapi jawapannya salah. So, apa hukum kat sini tuan-puan? Ni. Dengar betul-betul tuan-puan mesti kata La Masya Allah. Okay. So, jawapannya kat sini ialah di sini. Cik. Semua mesti tertunggu-tunggu jawapan kan. Apa benda lah Ustaz. Kat sini ni hukumnya dibaca satu harakat tuan-puan. Tak ada hukum tajwid pun kat situ. Tengok kat sini. Wa hadzal baladil amin. Ni kan satu harakat. Satu harakat ni mana ada hukum? Dia hanya bacaan satu harakat yang tidak ada hukum. Nampak tak? Saya saja je buat tu bagi keliru sikit. Saja nak tengok kan. Mesti saya duk aim ni. Mesti dia mau jawab mak badal ni. Confirm. Tengok betul. Okay. Mak badal. Tapi tuan-puan saya bertanya tu bukan saja nak prank ke apa. Nak kenakan. Tak. Cuma kan sebab saya tanya soalan ni. Lepas tu ada pula yang menjawab. Dan sahabat-sahabat lain yang tengok tu mungkin. Kan mungkin ada sahabat kita yang lain dah tahu. Cuma tak confident nak jawab dan sebagainya. Kan. Baik. Jadi, bukan mak badal. Mak badal macam mana? Ni, tuan-puan, tengok kat sini. Ni mak badal. Illallazina siapa yang pernah ingat keyword saya sebelum ni? Saya pernah cakap. Siapa yang student saya lah. Sebab dalam sharing tajwid yang pagi-pagi tu, kita tak sampai lagi untuk bahagian mak badal ni. Mak badal dia akan berlaku pada hamzah yang dibaca dua harakat. Okay, dengar betul-betul. Mad badal akan berlaku pada huruf hamzah yang dibaca dengan kadar dua harakat. Ni, macam ni. Illallazina amanu Kalau ini, dia satu harakat je. Maka ianya bukan hukum mat. Mat ni maksud dia apa tuan-puan? Kena ingat balik. Mat maksudnya panjang. Saya nak tanya, ada tak unsur panjang kat sini? Bila kata panjang ni, panjang yang melebihi satu harakat lah. Kalau satu tu tak kira lah. Satu tu mutlak, memang confirm satu. Satu ialah satu lah. Boleh nak? Jadi saya tanya balik kat sini. Ada tak unsur mat yang panjang? So tuan-puan pun tahu jawapan dia. Tak ada. Betul tak? Jadi kat sini satu harakat. Mat badal waktu bila? Waktu hamzah yang dibaca dua harakat. Illallazina amanu. Nampak tak? Kat sini. Mana tadi? Contoh ni. Alaysa. Ni ni kan? Ini bukan mat badal. Ini adalah bacaan hamzah satu harakat. Sama je macam ni. Tak ada beza pun. Ni ini pun Kita tak baca Alaysallah. Tak pun. Wahadzal baladil amin. Panjang melirik kat sini kan? Tidak. Setakat ni, siapa yang clear dengan penerangan saya, tolong jawab kat bawah ni, tuan-puan. Share sikit. Jelas tak? Kalau jelas, tulis jelas dan padat. Gitu. Nak tengok sikit, faham ke tidak tu? Boleh nak? Cuba respon sikit. Salah. Puan Syarani.
best student tu. Selalu dapat anugerah dekan dalam kelas penggalan. Anugerah dekan kot. Tak apa. Biasalah tu. Terlupa sekejap-sekejap tu. InsyaAllah boleh tuan-puan. Ingat, mak badal jadi waktu 2 harakat pada Hamzah. Itu sahaja. Dah jelas. Alhamdulillah. Oh, Tuan Abdul Halim. Ada Tuan Abdul Halim. Apa khabar? Leh-leh baru munculnya. Tak apa. Janji terus daripada awal dengan saya ya. Mantap ni. Baik, jadi terakhir sebelum kita tutup live ni, tuan-puan, sekejap Ya, betul. Belajar daripada kesilapan. Yes. Itu adalah perkara yang paling penting. Kita belajar dari kesilapan. Kalau kita nak terus betul je, tak mungkin. Okay? Dia biasalah dalam kita fasa menuntut ilmu ni, kita akan jumpa dalam kita nak menuju ke tempat destinasi yang sepatutnya tu, pasti akan ada halangan-halangan dia. Dan halangan tu banyak perbezaan. Ada yang rasa macam dah sampai, tapi sebenarnya belum lagi. Ada macam tu lah ibarat dia. Okay? Baik, jadi last insyaAllah sebelum kita Puan Syarani, alif tu tiang Hamzah. Yes, benar. Bukan alif mat. Yes. Terima kasih. Baik, jadi insyaAllah tuan-puan, kejap sebelum kita tutup, saya nak kita baca balik lagi sekali. Last, kita buat satu round daripada ayat pertama hingga 8 dengan bacaan Tarannum Nak tarannum apa? Lama dah tak buat. Selalu dalam kelas je kita buat gitu. Baik, surah At-Tin insyaAllah. Saya nak baca dengan irama nahwan. Tuan-puan pernah dengar irama nahwan? Nahwan ni bunyi yang macam dia melentuk-lentuk sikit lah. Tak apalah, dengar dan ikut je lah dulu ya. Sajalah kita nak share-share sebelum kita tutup ni, insyaAllah. Baik, kita baca tuan-puan sama-sama surah At-Tin daripada ayat 1 hingga 8 dengan lagu Murattal Nahwan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah selesailah. Okey, bacaan surah At-Tin. Itulah bunyi dia. Lagu Nahwan dia macam itulah. Bunyi dia orang melentuk sikit, mendayu lah senang cerita. Okey, insya-Allah tuan-puan, kita jumpa lagi. Ustaz nak alamat nak hantar ampau baby. Tak payah ampau. Tak payah ampau lah. Tak payah alamat. Back in je. Sekarang bagi doa raya back in je sekarang kan. Minta nombor account. Benar ke tu? Ke bergurau? Kalau benar PM tepi puan ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan-puan, kita tutup dulu insyaAllah nak asar dah ni.
So minta maaf sekali lagi kalau ada apa-apa salah silap, saya mohon maaf lah InsyaAllah. Dan selamat Hari Raya kepada mereka yang berpuasa 6 dan yang sedang berpuasa, teruskan sama-sama kita cuba habiskan lah. Walaupun banyak juga cabarannya ni ya, duduk rumah ni kan. Okay, wallahualam, kita jumpa lagi esok pagi insyaAllah jam 10.30 pagi seperti biasa untuk sharing tajwid. Esok kita nak bincang tentang mat apa. Kalau nak tahu, tengok esok pukul 11, 10.30 pagi. Okay. Wallahu alam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.